Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, hari ini kita bertemu untuk subjek yang seterusnya iaitu Akidah tahun 1, tajuk beriman kepada Allah. Jadi, sesi pembelajaran yang lepas kita dah belajar mengenai rukun iman, maksud rukun iman dan apa dia rukun iman, 6 rukun iman. Jadi, kita tengok rukun iman yang pertama, beriman kepada Allah. Okey, kita tengok mengenai pengertian beriman kepada Allah. Apa maksud beriman kepada Allah? Okey, beriman kepada Allah ialah percaya dan yakin bahawa Allah itu Ahad. Ahad bermaksud satu. Esa pun bermaksud satu, tunggal. Tidak beranak dan tidak diperanakkan. Maksudnya tak ada anak, Allah tak ada anak dan Allah bukanlah anak kepada sesiapa pun. Allah ialah yang menjadikan kita. Okey, seterusnya Allah adalah pencipta dan pemilik segala sesuatu. Tidak ada sekutu baginya. Tak ada Tuhan yang kedua, Tuhan yang ketiga. Allah adalah Tuhan yang Esa, yang satu. Okey, seterusnya tengok mengenai dalil nakli beriman kepada Allah. Saya dah terangkan dalil nakli ialah dalil daripada Al-Quran ataupun hadis. Okey, dalil nakli bagi beriman kepada Allah ialah boleh tengok buku teks akidah muka surat 18, surah Al-Ikhlas ayat 1 hingga 4. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad bahawa Allah itu tunggal. Tunggal tu maksudnya satu, tak ada yang lain. Contohnya anak tunggal kan tak ada adik-beradik, betul? Okey, seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala tempat meminta. Allah Samad, tempat meminta. Dia tidak beranak dan dia juga tidak diperanakkan. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, maksudnya dan tiada yang serupa dengannya. Dialah Tuhan yang Esa. Kita tahu dah pengertian surah Al-Ikhlas. Okay, jadi senang je bila tanya apa dia dalil nakli beriman kepada Allah. Awak kata dalil nakli ialah surah Al-Ikhlas. Okay. Seterusnya, kita tengok pula dalil akli beriman kepada Allah. Tadi dalil nakal Al-Quran atau hadis. Sekarang dalil akal. Kita tengok. Okey, dalil akli ada 5. Yang pertama, semua makhluk di dunia ini pasti ada yang menciptakan. Jadi semua benda-benda ciptaan ni pastilah ada pencipta. Mustahil tiada pencipta. Bulan mesti ada yang menciptakan bulan. Matahari mesti ada yang menciptakan matahari. Tanah mesti ada yang menciptakan tanah. Manusia sendiri mesti ada yang ciptakan. Mustahil jadi dengan sendiri. Tiba-tiba je timbul. Tak mustahil. Okey, seterusnya Allah menjadikan semua makhluk termasuk manusia, haiwan, bulan, bintang, matahari dan semua makhluk di alam ini. Allah yang jadikan bulan, bintang, matahari, tanah, syaitan pun Allah jadikan, jin Allah jadikan, api Allah jadikan. Semuanya Allah yang jadikan. Semua benda yang ada dekat dunia, dekat muka bumi ni, Allah yang jadikan. Malaikat pun Allah yang jadikan. Okey, seterusnya, Allah Maha berkuasa menjadikan alam. Cuba tengok alam ni. Alam ni sangat sistematik, sangat prosesnya sangat cantik. Ada kejadian malam, ada kejadian siang, malam ke siang. Malam untuk rehat dan siang untuk bekerja. Lepas tu ada kejadian pasang surut air laut, adanya hujan, adanya panas, adanya musim bunga, musim luruh, musim sejuk, musim angin, kita musim banjir pun ada. Jadi sangat cantik peraturan yang Allah dah ciptakan untuk alam ni. Terjadinya fenomena gerhana, Allah dah aturkan semuanya. Sangat cantik. Jadi Allah Maha berkuasa, Allah yang jadikan sesuatu. Allah kata kun fayakun, jadilah, maka akan jadilah. Allah kata lahirlah bayi ini, maka lahirlah bayi ini. Kalau Allah kata
gugurlah bayi itu, maka gugurlah bayi di dalam perut ibu tersebut. Itu semuanya kuasa Allah. Okey, tidak mungkin makhluk mencipta dirinya sendiri dan tidak mungkin ia dicipta secara kebetulan. Kita ni tak mungkin terjadi dengan sendirinya. Mestilah dijadikan oleh Allah. Tak adalah tiba-tiba dah muncul dah bulan ni, kenapa ni tiba-tiba muncul je bulan. Kalau terjadi dengan sendirinya, awak tengok dekat langit tu dah ada beribu-ribu bulan dekat langit dah. Tapi ini bulan tu Allah yang jadikan. Ada sebab kenapa Allah jadikan. Kita nampak dekat sini ada satu bulan, satu matahari. Okey, seterusnya tanda kewujudan Allah ialah dengan adanya alam ni. Cuba awak tengok alam ni, cantik tak alam ni? Cantik kan? Tengok berwarna-warni. Langitnya warna biru, pokok-pokok warna hijau, lautnya warna biru, matahari warna kuning, bulan bintang warna kuning. Lagi pelangi ada 7 warna. Sangat cantik, bunga-bunga berwarna merah, berwarna ungu. Jadi sangat cantik tak? Ya, sangat cantik. Dunia ni sangat cantik. Jadi siapa yang mampu menjadikan alam secantik ini, sesempurna ini? Allah yang mampu. Tak ada siapa yang mampu untuk menjadikan. Walau pandai pun manusia tu, dia tak mampu untuk menjadikan alam sesempurna ini. Okey, seterusnya kita tengok apa dia ciptaan Allah, apa dia ciptaan makhluk. Ciptaan manusia, kita ialah makhluk manusia. Okey, tengok dia. Ciptaan Allah, ada Fazal ada senaraikan, ada banyak lagi sebenarnya. Saya senaraikan ni. Air, tengok ada air. Air ni Allah ciptakan. Air Milo awak yang bancuh, awak yang buat. Tapi air tu air kosong ataupun air sungai, air paip, air mata air hujan yang Ustazah dah ajar, 7 air mutlak tu ialah datang daripada Allah. Allah yang jadikan air tu, air hujan, air mata air, semua Allah yang jadikan. Okey, matahari pun Allah yang jadikan. Tak ada pun profesor sekian-sekian yang jadikan matahari, tak, Allah yang jadikan. Haiwan ni semua, baik haiwan liar, haiwan yang berbisa macam ular, kalajengking, semuanya Allah yang jadikan. Haiwan yang jinak pun Allah yang jadikan. Kucing, arnab, burung, semua Allah yang jadikan. Ada tujuan kenapa Allah jadikan haiwan yang berbisa dengan haiwan yang jinak. Okay, seterusnya pokok pun Allah jadikan. Awak cuba tengok pokok-pokok yang dekat tepi-tepi jalan tu yang tak ada tuan yang bela. Tengok besar tak pokok tu? Besar kan? Tak ada pun siapa yang pergi bagi baja kat dia, pergi bagi air kat dia. Semuanya Allah yang uruskan. Allah bagi turunkan hujan. Sebab itulah hujan tu satu rahmat. Sebab Allah turunkan hujan untuk bagi sumber makanan, yang bagi untuk menyuburkan pokok-pokok, bagi sumber air kepada haiwan untuk minum. Jadi sebab itulah Allah ciptakan semuanya. Manusia itu sendiri pun Allah yang jadikan. Kita semua Allah yang jadikan. Ibu ayah Allah yang jadikan. Ustazah sendiri pun Allah yang jadikan. Awak semua pun Allah yang jadikan. Kita semua hamba Allah. Okay, seterusnya ciptaan manusia. Tengok, ada rumah. Ustazah bagi ambil contoh je. Rumah, kereta, kerusi, roti, telefon. Contoh rumah. Tengok rumah manusia yang cipta. Tapi manusia cipta daripada batu, kayu, pasir, tanah, besi. Semuanya untuk menjadikan rumah tu, bahan-bahan tu ialah daripada Allah. Batu tu daripada Allah. Pasir tu Allah ciptakan. Kayu pun Allah ciptakan daripada pokok. Jadi manusia proses jadikan rumah. Kereta pun sama. Untuk buat tayar ni daripada getah daripada pokok getah. Pokok getah siapa yang cipta? Allah yang cipta. Okay. Macam kerusi ni, kerusi kayu ni. Kerusi kayu ni manusia yang cipta. Ada 4 kaki. Bentuknya petak macam ni. Boleh sandar. Tapi manusia buat daripada kayu. Kayu tu datang daripada mana? Kayu tu daripada pokok. Siapa yang cipta pokok? Allah yang cipta pokok. Macam roti. Okay, roti manusia yang uli tepung sampai jadi roti. Tepung berasal daripada apa? Ya, daripada gandum. Gandum yang macam awak tengok macam padi kan, tapi sebenarnya gandum. Dia warna-warna kuning tu. Itu diproses menjadi tepung. Dan tepung diuli oleh manusia menjadi
roti, bakar menjadi roti. Jadi diproses